Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera kepada rakan-rakan CBO sekalian. Tak kisahlah daripada Malaysia saya nampak dan juga ada juga tim-tim daripada Brunei. Selamat datang dan juga tim-tim daripada Singapura. Jadi selamat datang semua ke sesi Enzyme Online program kita untuk bulan September. Okey, so pada bulan ini pun kita ada satu topik yang menarik untuk dikongsikan dengan anda. Okey, tapi sebelum itu masih belum terlewat, saya nak ucapkan terutamanya kepada semua rakyat-rakyat Malaysia, Selamat Hari Malaysia. Sebentar tadi kita dah dengar lagu-lagu yang berkaitan dengan negara Malaysia. Okey, so semoga negara kita terus aman, makmur dan bahagia hendaknya. Dan juga begitu juga kepada semua rakan-rakan kita daripada negeri-negeri yang serumpun, yang apa orang cakap, yang memang kita berjiran rapat, memang saudara mara semua. Semoga kita semua berada di dalam keadaan harmoni dan sentiasa dalam keadaan aman. Itu yang kita doakan bersamalah. Okey, jadinya untuk malam ini kita ada banyak benda yang kita nak sharekan dengan anda pada malam ini. Okey, so untuk Enzyme Online Program pada malam ini, kita ada satu topik yang menarik iaitu enzim kunci keseimbangan hormon. Okey, bagi saya ini adalah satu topik yang cukup menarik untuk dikongsikan bersama kerana ramai di kalangan kita sekarang ni, tak kisah lelaki dan juga khususnya perempuan, ada banyak masalah ketidakseimbangan hormon. Mungkin disebabkan oleh faktor persekitaran, pemakanan dan macam-macam lagi lah faktor yang menyebabkan hormon dalam badan tak stabil dan menyebabkan banyak menjadi punca gejala-gejala yang tidak diingini ataupun penyakit-penyakit yang tidak diingini oleh kita. Jadi pada hari ini kita minta kita minta tolong seorang insan yang cukup luar biasa iaitu pakar pemakanan nasihat Dr. Zaidi sebentar nanti akan berkongsikan dengan anda tentang bagaimana enzim boleh membantu untuk memulihara kembali hormon di dalam badan kita, untuk menstabilkan kembali hormon di dalam badan kita, dan macam mana cara pengamalannya dan bagai-bagai lagi lah perkara yang akan dikongsikan oleh beliau sebentar nanti. Jadi sebelum itu, apa yang saya nak share dengan anda adalah sedikit peringatan, sebab saya tahu ramai yang hadir pada malam ini dah tahu tentang kempen-kempen yang berada di dalam CNI sekarang ni, dan juga jika anda adalah seorang CBO baru yang baru first time join sesi program online Enzyme Online ini, so selamat datang kepada anda ke dalam keluarga besar CNI, yang mana kita di sini kita akan fokuskan tentang keunikan, keistimewaan, kelebihan produk luar biasa di CNI iaitu produk enzim. Ada dua, terdiri daripada dua iaitu Life Enzyme dan juga Life Enzyme Advanced Formula. Okey, jadinya kalau kita tengok ke sini, kempen yang masih berlangsung sehingga 31 Disember nanti iaitu promosi khas referral atau lebih dikenali sebagai NEI2, singkatan kepada Incentive Network Expansion, yang mana harga LEF dikombokan bersama dengan beberapa produk lain lagi. Dan pada anda, jika anda adalah seorang CBO baru yang baru join CNI dan melalui dan mendaftar ataupun menjadi seorang CBO melalui package ini, so tahniah diucapkan kepada anda kerana ini package yang cakap cukup luar biasa hebat, yang mana sama ada LEF dikombokan bersama dengan ekstasi iaitu produk vitamin C generasi yang ketiga yang cukup luar biasa hebat, dan ataupun bersama dengan RJ Vitasi 2 botol, ataupun LEF bersama dengan Neoganic, ataupun LEF bersama dengan HSC Omega 3. Yang mana jika anda tengok untuk package ini, jika anda sebagai seorang orang luar yang baru nak join CNI sebagai member dan anda mendaftar ataupun anda menjadi seorang CBO ataupun CNI business owner ataupun menjadi ahli CNI,
Anda boleh membeli package ini dengan harga yang cukup istimewa, iaitu RM200 sahaja. Kenapa saya cakap penyambatan yang gila-gila hebat? Jika kita tengok kalau harga di Malaysia, sebab ini juga package kempen ini juga terbuka kepada rakan-rakan CBO daripada Brunei. So kalau di Malaysia harga dia RM200 kalau untuk package ini. Tetapi jika kita beli LEF sahaja, harganya adalah RM188. So dengan hanya penambahan sebanyak RM12, anda dapat satu lagi produk yang luar biasa, yang mana kita yakin dengan gabungan produk ini dapat membantu anda dari segi masalah kesihatan dan juga untuk menjaga kesihatan anda bergantung dengan apa yang anda perlukan. Okey, dan yang best lagi, apabila anda beli dengan harga yang cukup istimewa RM200, jika anda pula refer ataupun merujuk ahli baru di bawah rangkaian anda, untuk direct referral, anda akan mendapat RM50 untuk setiap package yang telah dijual, ataupun jika anda daftar seorang CBO baru melalui package ini. Dan yang paling best lagi, untuk package ini akan dibayar secara mingguan. Tetapi dengan syarat at least pada bulan tersebut anda telah pun mencapai 100 personal sales ataupun 100 personal PV. So untuk make sure anda dapat bonus ini secara mingguan, maintainkan 100 SPV pada awal bulan. Dan selagi mana anda menggunakan package ini untuk merujuk ahli baru, anda akan dapat RM50. Dan setiap rujukan 5 orang ahli baru dalam bulan yang sama, anda akan dapat ekstra lagi RM50 untuk yang 5 orang tu. Itu akan dibayar secara bulanan. So kalau kata anda dapat rujuk 15 orang pada bulan tersebut, anda akan dapat RM50 darab dengan 3, 100.5 kat situ. So memang cukup luar biasa untuk package ini. So pastikan anda tahu apa fungsi LEF tu yang paling utama. So kenapa sesi hari ini diadakan juga adalah untuk membincangkan tentang produk yang cukup luar biasa ini, iaitu enzyme. Okey, so seterusnya, walaupun anda dah pun merupakan seorang CBO, jangan risau, jangan khawatir. Walaupun anda sudah pun bergelar seorang CBO, mungkin kata lepas tahun ataupun 2 tahun, anda masih layak untuk buat pembelian ulangan menggunakan package yang sama dengan harga yang sama, iaitu RM200. Dan untuk direct referral, kelayakan referral, kalau anda maintain pada awal bulan 100 PSPV pun sama, dapat RM5 kepada mereka yang merujuk. So ini juga sama akan terbuka sehingga ujung tahun ini pada 31 Disember nanti. Okey, dan yang terakhir sekali apa yang saya nak sharekan dengan anda adalah berkenaan dengan WSP atau Wellness Special Package untuk tahun 2023 ini yang masih lagi berbaki lebih kurang dalam 3 bulan lebih. Okey, so jangan lepaskan peluang ini. Selain daripada package NEI 2 dan juga package pembelian ulangan sebentar tadi yang saya kongsikan, kita juga ada special combo package under WSP ni, iaitu dengan beli 6 percuma 6 Well3 LEF yang ada 30 stick dalamnya, anda akan dapat 2 lagi Well3 LEF 30 stick dengan harga secara percuma. So total harga yang perlu anda bayar adalah untuk member price RM1,080. Bayar harga untuk 6 dapat 8 kotak LEF. Okey, so ini satu produk yang memang cukup hebat. Kalau anda dah start amalkan dan rasakan kesannya, anda akan tahu kenapa ianya begitu bernilai. Malah jauh lebih bernilai daripada harga yang kita tawarkan kepada anda. Okey, ataupun anda nak start mula berjinak-jinak, mungkin boleh beli 3 percuma 1 dengan harga RM564, ataupun beli 1 Well3 LEF bersama dengan 1 Well3 Organic, dapat percuma 1 Royal Jelly 30 sachet, yang mana ianya bernilai RM258 total untuk 3 produk ni. Okey, dan ataupun untuk Live Exam sama, beli 6 percuma 2, ataupun Live Exam beli 3 percuma 1. Dan yang paling best, kalau anda tengok kat bawah tu ada insentif tunai khas AM. Ini adalah untuk mereka yang bergelar pengurus JSC dan ke atas. Jika anda ada menjual ataupun anda
menggunakan package ini pada bulan tersebut. Insentif tunai khas AN ataupun jika anda ada menjual di bawah rangkaian anda, so anda akan dapat ekstra RM120 insentif tunai khas AM untuk 6.2 ataupun 3.1 insentif tunai khas AM sebanyak RM50. Right, so ataupun untuk package yang 3 tu insentif tunai khas AM sebanyak RM20. Dan yang terakhir sekali untuk live enzyme dan juga RM50. Itu untuk package WSP. Okey, so itu sedikit update daripada saya. Yang seterusnya ingatan mesra. Okey, sedikit peringatan untuk semua. Untuk malam ini pastikan mikrofon ditutup dan jika tidak menggunakan nama sebenar sila rename nama anda ataupun jika anda tak tahu macam mana nak rename, tulis kat dalam ruangan chatbot dan kami akan bantu anda untuk rename nama anda. So itu adalah untuk tujuan pendaftaran dan juga akan ada special voucher untuk anda di akhir sesi nanti. Jadi kalau tak guna nama sebenar, so kebarangkalian untuk terima voucher itu tidak ada. So nak dapat voucher tu pastikan guna nama sebenar anda. Dan seterusnya sepanjang sesi pelajaran kami galakkan soalan melalui ruangan chat dan juga sesi soal jawab yang akan dilakukan pada penghujung sesi nanti. Alright, so itu sahaja daripada saya. Jadinya kita nak dengar perkongsian yang lebih luar biasa berkenaan dengan bagaimana enzim bantu untuk menyelesaikan masalah ketidakseimbangan hormon ini. Jadi tanpa melengahkan masalah lagi, jom sama-sama kita berikan tepukan yang gemuruh kepada pakar pemakanan SNI Dr. Zaidi Muhammad. Silakan Dr. Okey, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Okey, pertamanya saya ingin ucapkan terima kasih kepada Encik Rizwan, MC kita pada malam hari ini. Seorang yang kacak hebat gaya malam ni berbaju batik, okey, merayakan ulang tahun Hari Malaysia kita. Okey, baiklah. Saya pun harap kita semua dalam sentiasa dalam semangat yang positif. Pertamanya saya ingin bertanyakan khabar kepada anda semua. Apa khabar anda semua? Saya harap kita semua sentiasa dalam keadaan sihat, sejahtera, luar biasa bersama keluarga dan rakan kita. Okey, baiklah. Seperti yang Encik Rizwan katakan tadi, izinkan saya share skrin untuk kita mulakan topik kita pada malam hari ini dalam enzim online program. Okey, berkenaan dengan enzim kunci keseimbangan hormon. Jadi malam ini kita nak tahu lebih lanjut bagaimana enzim memainkan peranan penting dalam mengekalkan keseimbangan hormon ini. Itu yang pertama. Dan kita nak tahu juga hubungan antara ketidakseimbangan hormon dan juga pelbagai keadaan kesihatan yang mungkin yang utamalah kita nak sentuh malam ini dalam masa yang singkat malam ini yang boleh diakibatkan oleh ketidakseimbangan hormon. Okey, baiklah. Tapi sebelum itu mungkin saya ingin berkongsi kepada anda semua berkaitan dengan enzim kita. Okey, ingin saya kongsikan juga pastinya malam ini adakah kita semua dah enzim? Okey, kita semua merupakan tahu enzim merupakan produk star ataupun produk utama yang menjadi pilihan di CNI. Okey, terutama kita semua. Okey, ia merupakan kecemerlangan hasil teknologi maju. Penting untuk kita tahu satu keistimewaan daripada CNI ini iaitu teknologi maju MANEP dan juga NewFit. Ini merupakan hasil penelitian seorang individu hebat dalam bidang dia, dalam bidang enzim bermakanan ni, iaitu Profesor Chow Chi Fai, di mana kita boleh lihat di skrin di mana beliau telah melalui pelbagai peringkat pengajian di mana terakhirnya beliau dianugerahkan sebagai Profesor Terhormat Food Science dan juga penggunaan bioteknologi dari Taiwan National Chung Sing University. Okey, dan di CNI kita sangat berbanggalah dapat berkolaborasi dan juga bekerjasama
secara eksklusif bersama Prof. Chow yang baru-baru ini tersenarai di Universiti Stanford, Amerika Syarikat sebagai 2% saintis tercemerlang di dunia. Okey, dalam banyak-banyak saintis di dunia ini, beliau tergolong dalam 2% saintis yang tercemerlang. Okey. Dan baru-baru ini beliau telah mengeluarkan 3 penelitian yang terbaru mengenai LEF dalam 3 aspek berkaitan dengan anti radang. Jadi mungkin sebelum-sebelum ini kita dah go through, tapi malam ini kita nak ulang kembali supaya kita dapat refresh bahawa memang LEF ini melalui banyak penyelidikan untuk membuktikan keberkesanannya. Okey, ini yang pertama, di mana LEF berjaya mengurangkan keradangan diakibatkan oleh nitrik oksida. Nitrik oksida ni kalau tinggi, dia boleh mengakibatkan keradangan dan juga pembekakan, terutama pada saluran nafas. Kalau kita lihat, apabila pengambilan LEF ni, kadar dos 1 kali ganda, dia turun 14%. Kadar nitrik oksida ni. Kemudian dengan kadar dos 2 kali ganda, dia turun sebanyak 21%. Jadi ini membuktikan bahawa LEF ni ada manfaat anti radang untuk melindungi bahagian saluran pernafasan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan LEF dan juga anti radang, anti keradangan yang kedua. Okey, dalam penelitian yang kedua berkaitan dengan anti radang, iaitu LEF berupaya dalam menyekat kadar interleukin IL-6. Okey, bila IL-6 ni tinggi, dia menunjukkan badan kita mengalami keradangan yang cepat, seperti demam tinggi. Demam kan biasanya bila kita infection dia terjadi dengan cepat. Jadi bila terjadinya keradangan ni, kadar IL-6 ni boleh meningkat. Ini yang terjadi dalam badan kita apabila IL-6 ni tinggi dalam badan. Jadi apabila penggunaan LEF dengan kadar dosage 1 kali ganda, okey, dia kadar IL-6 ni menurun sehingga 50%, dengan kadar dosage 2 kali ganda sehingga 81%. Okey, itu penelitian yang kedua. Dan ini penelitian yang ketiga, bagaimana LEF menyekat kadar satu lagi faktor keradangan dalam badan kita, iaitu TNF-alpha, iaitu tumor necrosis factor alpha. Apabila ia tinggi dalam badan, ia menandakan kemungkinan terjadinya sel kanser dalam badan. Okey, terjadinya sel kanser dalam badan. Ini dalam penelitian ini, dia menunjukkan bahawa dengan dosis 1 kali ganda LEF, dia mampu menurunkan kadar TNF-alpha ni sebanyak 53%, dan dengan kadar 2 kali ganda dosis tu, dia menurunkan kadar TNF-alpha ni sehingga 78%. Ini membuktikan bahawa LEF ini mampu untuk menunjukkan kesan anti radang dan juga perlindungan terhadap faktor TNF-alpha ini. Jadi itu 3 penelitian terbaru, okey, daripada Prof. Chow berkaitan dengan LEF, di mana kita memang tahu LEF ini merupakan katalis setiap fungsi dalam badan kita. Tanpa enzim tiadalah kehidupan. Ini bermaksud kurangnya enzim dalam badan kita, dia boleh mengakibatkan fungsi dalaman badan kita menurun sehingga dia menukarkan kita untuk hidup. Okey, kita tahu LEF ini terdiri daripada 2 teknologi berpaten, iaitu MANAP dan juga Neofit. Paten daripada 5 negara, iaitu Jerman, Japan, UK, United Kingdom, Taiwan dan juga China. Okey, itu keistimewaan daripada LEF kita ni. Ada 2 kes yang saya sebut tu tadi. Kemudian dia ada 6 dan juga plus 3 fungsi LEF ni dalam badan. Nanti kita ulaskan lebih lanjut dalam topik kita di berkaitan dengan
hormon ini berkaitan dengan fungsi LAF dan juga manfaat kesihatan dalam badan kita. Dan tiga kajian saintifik tadi merupakan tambahan daripada 10 kajian saintifik sebelumnya, okey, yang telah beliau lakukan. Kita boleh lihatlah daripada fungsi anti radang secara umumnya sehinggalah dari manfaat kepada pertumbuhan sel apabila luka, kuantiti dan juga kualiti sperma dan juga pengurangan lemak dalam badan kita. Itu banyak kajian saintifik yang telah beliau lakukan yang membuktikan bahawa LAF ini mampu untuk memberikan dan juga menawarkan manfaat kesihatan yang lebih menyeluruh kepada kesihatan secara keseluruhannya. Jadi itu sedikit update berkaitan dengan 3 penyelidikan terbaru berkaitan dengan anti radang daripada Prof Chow, ditambah daripada penelitian sebelumnya 10. Jadi kita bertambah lagi keyakinan kita apabila kita menyarankan dan juga menggunakan sendiri produk enzim daripada siaran ini. Jadi seterusnya ingin meneruskan kita punya topik pada malam ini berkaitan dengan enzim kunci keseimbangan hormon. Dan malam ini kita ingin kupas beberapa topik. Yang pertamanya kita nak tahu lebih lanjut pengenalan tentang hormon. Yang kedua kita nak tahu hormon dan juga komponen dalam sistem hormon itu sendiri. Adakah hormon itu terdiri daripada sendiri ataupun terdiri daripada beberapa? Kita nak tahu lebih lanjut. Kemudian seterusnya, fungsi utama setiap sistem hormon. Kemudian kita nak tahu gejala ketidakseimbangan hormon. Ini penting untuk kita tahu supaya kita dapat lihat sama ada kita berada dalam situasi sihat, sepada sihat ataupun tidak sihat. Dan seterusnya, kita nak kupas masalah utama kesihatan berkaitan dengan sistem hormon ini. Tentunya ada banyak, tapi kita nak kupas yang utama pada malam ini dan bagaimana enzim dapat membantu dalam mengatasi permasalahan berkaitan dengan hormon ini. Okey, jadi kita nak tahu terlebih dahulu apa itu hormon. Jadi kita nak tahu lebih dulu pengenalan berkaitan dengan hormon. Apa itu hormon? Jadi sebenarnya tubuh badan manusia ni mempunyai sistem yang sangat kompleks, yang sangat teratur dan juga sangat seimbang sebenarnya diciptakan oleh Tuhan kita. Pelbagai organ sebenarnya berhubung antara satu sama lain memastikan badan kita ni berfungsi dengan baik. Okay? Jadi setiap organ memang saling memerlukan antara satu sama lain. Dengan memastikan keseimbangan satu sistem itu, komunikasi itu sangat penting. Paling kita tahu dalam badan kita sistem komunikasi yang sangat famous semua orang tahu adalah sistem saraf. Okay? Itu yang paling orang tahulah apabila berkaitan dengan komunikasi dalam badan. Tapi sebenarnya dalam badan kita, sistem hormon juga merupakan salah satu cara dari badan kita untuk berkomunikasi antara satu organ dan juga satu sistem, antara sistem dan dengan sistem yang lain. Okey, sama juga macam komputer okey, dia ada isyarat dengan dan juga kod lah. Jadi badan kita berkomunikasi juga melalui hormon. Okey, apa itu hormon? Hormon ini merupakan bahan kimia yang dirembeskan oleh kelenjar endokrin. Okey. Hormon merupakan satu bahan kimia yang dihasilkan oleh kelenjar yang dinamakan kelenjar endokrin. Ia dihasilkan dalam jumlah yang sedikit sahaja. Bagaimana dia dialihkan ke seluruh badan kita? Melalui sistem peredaran darah. Dan menarik untuk kita kongsikan juga, istilah hormon ni sebenarnya berasal daripada bahasa Yunani, Greek, okey, kalau tak salah saya, iaitu hormone yang bererti rangsang. Jadi dari situ, fungsi utama hormon adalah untuk merangsang fungsi tisu ataupun organ khusus yang ada pada
manusia. Kita nak ulas lebih lanjut, ada banyak kaitan dengan hormon ini. Jadi sebenarnya kita jangan ingat sebenarnya hormon ni berkaitan dengan fungsi lelaki ataupun fungsi wanita ni. Tapi sebenarnya hormon berfungsi dalam mengawal atur semua proses fisiologi dalam badan manusia, okey, seperti pertumbuhan, metabolisme, pembiakan dan juga pertahanan badan kita. Daripada gambar rajah ni kita boleh lihat daripada kita punya emotion, gembira ke, stres ke, tegang ke ataupun beremotion ke, okey. Kemudian ia juga berkaitan dengan ovulation, berkaitan dengan kitaran kesuburan, kitaran haid dan sebagainya. Jadi sebenarnya hormon ni memang sangat berfungsi dalam badan kita, dalam banyak fungsi dalam badan kita. Sebagai contoh, mungkin saya boleh kongsikan sedikit di awal ini, memang setiap hormon memainkan peranan dan juga fungsi yang tertentu. Sebagai contoh, hormon estrogen dan juga progesteron. Ini kebanyakan orang tahulah, dua hormon ini yang dihasilkan oleh ovari dalam wanita. Okey. Ia memberikan karakter wanita kepada seseorang individu dan juga mengawal fungsi reproduktif. Ini dua hormon khas untuk itu saja. Kemudian ada lagi satu hormon yang famous juga, yang kita tahu dia insulin saja kan, tapi kita tak tahu dia sebenarnya adalah hormon. Insulin sebenarnya adalah hormon. Ia dihasilkan oleh pankreas untuk berperanan mengawal kadar gula dalam darah. Okey, itu insulin, hormon insulin. Kemudian hormon thyroid pula, fungsi dia pula kawal metabolisme, kawal kita punya penat, letih dan sebagainya, kita bertenaga dan sebagainya, kita punya metabolisme. Itu fungsi kelenjar ataupun hormon thyroid. Itulah, okey, sebahagian daripada hormon-hormon yang sebenarnya bukan tertakluk kepada fungsi lelaki ataupun wanita saja, tapi sebenarnya hormon ini memainkan fungsi dalam seluruh tindak balas, sebenarnya boleh kita katakan juga, okey, seluruh tindak balas yang berkaitan dengan fungsi hormon itu yang tertentu itu tadi. Jadi kita nak tahu malam ni sebenarnya hormon ini dalam badan kita, sistem hormon ini lebih dikenali sebagai sistem endokrin, kerana dia merupakan satu kelompok ataupun gabungan daripada pelbagai jenis hormon sehingga dia membentuk satu sistem. Sistem hormon lebih dikenali sebagai sistem endokrin. Ia terdiri daripada kelenjar endokrin ini, okey, dan kelenjar tanpa duktus. Okey, duktus ni liang ataupun rongga, tanpa liang ataupun tanpa rongga ini akan mengalirkan hormon yang dihasilkannya terus ke dalam aliran darah. Kalau kita lihat, dia terus hormon yang dihasilkan oleh sel-sel yang dalam ini, kelenjar endokrin yang tertentu ini, dihasilkan hormon terus ke aliran darah yang mengelilinginya. Dia direct terus. Okey. Dan secara umumnya, okey, badan apabila melalui sistem endokrin yang menghasilkan pelbagai jenis hormon ni, apabila ia dapat berfungsi dengan baik, okey, hormon kemudian akan diagihkan ke organ dalam badan itu, seperti yang saya katakan tadi, melalui daripada peredaran darah untuk dia menjalankan fungsi-fungsinya. Okey, ada beberapa perkara penting dalam fungsi sistem hormon. Mungkin saya boleh petik beberapa organ yang penting yang berkaitan dengan sistem hormon ni adalah, pertama adalah berkaitan dengan organ jantung. Kemudian hormon juga berperanan dalam bantu dalam pertumbuhan dan juga perkembangan badan. Okey, dia bantu juga dalam penyerapan dan penghasilan penyerapan nutrien. Okey, dia bantu juga dalam membantu dalam kitaran tidur, membantu juga dalam fungsi kognitif. Okey. Dan apabila sistem hormon ini tidak berjalan dengan baik, tidak berfungsi secara optimum, dia boleh mengalami beberapa masalah kesihatan berkaitan dengan jenis hormon yang berkaitan dengannya. Okey. Jadi terdapat jenis hormon berdasarkan fungsinya dan juga organnya. Okey. Dan setiap hormon ini membentuk rangkaian yang dibagi
sistem hormon ataupun sistem endokrin ini, kita boleh lihat sistem endokrin dalam tubuh badan lelaki dan juga wanita. Okey, secara umumnya yang utamanya ada 6. 6 pada lelaki, 6 pada wanita. Okey, dimulai daripada kelenjar pituitari di bahagian otak kita. Okey, yang berperanan penting. Salah satunya berkaitan dengan hipotalamus. Okey. Kemudian yang kedua, kelenjar thyroid. Di sini juga hormon juga dirembeskan. Ada pada lelaki dan juga wanita. Kelenjar thymus. Dan seterusnya, yang keempat, kelenjar adrenal. Yang kelima, kelenjar pankreas. Jadi 5 yang pertama ni memang ada pada lelaki dan juga wanita. Dan pada wanita ada ovari, dan pada lelaki ada kelenjar testis. Okay, ini sistem endokrin yang utama dalam badan kita. Jadi kita nak kupas sedikit pada malam ini berkaitan dengan ada 6-7 ni. Okay, 7 secara ringkas. Okay, yang pertama kita nak kupas adalah kelenjar pituitari. Okay, kelenjar pituitari seperti yang saya katakan tadi, dia terdiri pada bahagian otak, pada yang sangat berkait rapat dengan hipotalamus. Okay. Ia merupakan satu kelenjar pada bahagian otak dikawal oleh bahagian hipotalamus. Okay. Ia dikenal sebagai kelenjar induk. Kenapa? Nanti kita nak kupas lebih lanjut. Kerana ia mengawal dan juga menyelaraskan tindakan dan juga fungsi kelenjar endokrin yang lain. Jadi dia yang paling utama. Dialah otak kepada sistem hormon ni yang terletak di hipotalamus di bahagian otak kelenjar pituitari ni. Okey, kelenjar pituitari ni dalam medik juga dipanggil sebagai kelenjar hipofisis. Okey. Dia berfungsi meneruskan message ataupun signal daripada otak ke kelenjar lainnya dengan menghasilkan hormon-hormon nanti yang berkaitan dengan hormon lain, fungsi hormon lainnya. Jadi hormon pituitari ni dia dapat mempengaruhi kinerja hormon lainnya. Jadi penting kelenjar pituitari ni dalam tubuh badan kita. Dan ada beberapa contoh lah pada kelenjar pituitari ini. Terdapat beberapa hormon penting yang dia mempengaruhi. Yang pertama, hormon yang berkaitan dengan pertumbuhan. Ini yang pertama, dia mempengaruhi hormon pertumbuhan. Namanya adalah somatotropin, hormon tersebut. Yang kedua, yang penting untuk merangsang penghasilan susu ibu, iaitu hormon prolaktin. Juga dikawal oleh kelenjar pituitari ini. Dan seterusnya, dia juga, pituitari ini berpengaruh terhadap siklus menstruasi ataupun siklus haid pada wanita secara keseluruhannya. Ia mempengaruhi hormon LH, FSH dan sebagainya. Kemudian dia juga mempengaruhi hormon pada thyroid. TSH namanya, thyroid stimulating hormone. Okey, yang memproduksi hormon-hormon steroid dalam badan kita. Dan seterusnya, pituitari ini juga dia juga merangsang kelenjar adrenal yang berfungsi untuk berpengaruh terhadap hormon-hormon yang berkaitan dengan pertumbuhan dalam badan kita sejak daripada kecil lagi. Jadi pentingnya kelenjar pituitari ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kelenjar thyroid ni, kelenjar thyroid. Berkaitan dengan sebentar, okey, ingin saya kongsikan pula berkaitan dengan kelenjar pituitari ini pula. Okey, sebenarnya apabila kekurangan kelenjar pituitari ini, dia boleh menyebabkan ada satu keadaan boleh menyebabkan pertumbuhan terbantut ataupun yang kedua dinamakan pertumbuhan melampau gigantik. Okey, apabila ia
kelenjar pituitari ini dia terpengaruh. Okey. Itu berkaitan dengan kelenjar pituitari. Seterusnya kita nak pergi pada kelenjar thyroid. Okey, kelenjar thyroid ni pula dia terletak di bawah kerongkong di hadapan halkum untuk lelaki ya. Okey, di tengah-tengah di bahagian leher ini. Okey, dia merembeskan hormon yang mengandungi iodin. Yang dinamakan hormon utama dia adalah thyroxine ini. Okey, kalau kita boleh lihat hormon thyroxine ini sebenarnya dia penting untuk mengawal metabolisme badan. Itu fungsi utama dia. Okey. Dan berkaitan dengan kelenjar thyroid ni ada dua keadaan yang boleh diakibatkan permasalahan kesihatan yang boleh diakibatkan oleh ketidaksimbangan apabila kelenjar thyroid ini tidak berfungsi dengan baik. Yang pertama adalah hypothyroidism, iaitu pengeluaran hormon thyroxine ini kurang daripada biasanya. Hyperthyroidism, keadaan yang kedua, apabila pengeluaran hormon thyroxine melebihi jumlah normal. Okey. Dan apabila ini kelenjar thyroid ini tidak berfungsi secara optimal, dia boleh menyebabkan pelbagai proses metabolisme dalam badan kita terganggu. Sebagai contoh, kita boleh lihat seorang itu dia cepat dan turun naik berat badan, dan cepat untuk gugur rambut, pergantian kulit dan sebagainya, kuku. Kemudian dia boleh mengalami masalah seperti selera makan yang bertambah atau berkurang. Dia boleh mengalami masalah perpuluhan dan sebagainya apabila berkaitan dengan metabolisme dalam badan. Dan selain itu, ada satu lagi keadaan kesihatan yang boleh terjadi pada kelenjar thyroid ni yang dinamakan goiter ataupun beguk. Okey. Dia boleh terjadi apabila kelenjar tu dia membesar. Dia terjadi apabila pada usia yang biasanya ia terjadi pada usia muda, kanak-kanak, apabila tidak mendapat cukup pengambilan iodin dalam badan. Okey, itu penyakit-penyakit ataupun keadaan kesihatan dan juga fungsi daripada kelenjar thyroid ini. Kemudian seterusnya kita pergi kepada kelenjar seterusnya yang menghasilkan satu hormon yang penting juga dalam badan kita, iaitu dinamakan kelenjar thymus. Okey, thymus ni di mana dia berada, dia terletak di tulang dada bahagian atas. Paling atas kita rasa tu, itulah terletak kelenjar thymus ni. Dia penting untuk pembentukan sel limfosit T. Apa itu sel limfosit T? Dia merupakan sel darah putih. Sel darah putih dikaitkan dengan imun badan kita, okey, yang berfungsi sebagai benteng badan kita, tubuh badan kita terhadap serangan penyakit. Okey. Selain itu, okey, daripada dia memproduksi hormon berkaitan dengan pembentukan sel limfosit T, kelenjar thymus ini juga dia berfungsi dalam mengaktifkan hormon pertumbuhan GH untuk membentuk sistem imun badan kita. Okey. Dan untuk pengetahuan anda semua juga, sebenarnya kelenjar thymus ini dia nampak kecil tapi sebenarnya terdiri daripada dua bahagian. Dua bahagian ini di mana dua bahagian ini dinamakan sebagai cortex thymus, iaitu di bahagian luar, dan juga medula. Okey, medula di bahagian dalam. Okey, kelenjar thymus ini memang penting untuk sel darah putih, itu saya katakan tadi. Dan yang kedua, dia penting untuk hormon pertumbuhan. Okey, itu berkaitan dengan kelenjar thymus. Seterusnya, kelenjar seterusnya yang berkaitan dengan topik kita malam ini, hormon, iaitu kelenjar adrenal. Okey, di mana kelenjar adrenal ini berada? Ia terletak di atas ginjal kita, buah pinggang kita, dan dia berbentuk
seperti topi. Okey. Fungsi utama dia adalah untuk produce hormon kortikosteroid yang berfungsi dalam mengawal metabolisme badan kita dan juga keseimbangan cairan dalam badan. Ini dua fungsi utama daripada kelenjar adrenal ini. Dia juga berfungsi dalam merembes hormon yang berkaitan dalam keadaan takut, cemas dan juga marah. Ini hormon-hormon untuk emergency juga dihasilkan oleh kelenjar adrenal ini. Okey, kelenjar adrenal ni sebenarnya sebahagian daripada sistem endokrin, sistem hormon ni yang terletak pada buah pinggang, di atas buah pinggang, juga ada dua bahagian. Bahagian luar korteks, bahagian dalam medula. Okey. Di bahagian korteks tu, dia bahagian luar tu dia menghasilkan hormon kortikosteroid tu yang mengawal fungsi metabolisme badan. Jadi di bahagian luar adrenal, okey, kelenjar adrenal ni, bahagian luar tu fungsi untuk kawalan tu metabolisme badan dan juga keseimbangan cairan dalam badan kita. Dan bahagian dalam pula dia fungsi untuk menghasilkan hormon namanya katekolamin. Hormon inilah yang berfungsi dalam hormon yang berkaitan dengan keadaan takut, cemas dan juga marah ni. Okey, dia berfungsi dalam meningkatkan kadar denyut jantung dan juga tekanan darah apabila badan kita bertindak balas terhadap tekanan ataupun stres. Okey, itu fungsi kelenjar adrenal. Right. Seterusnya, kelenjar pankreas. Okey, kelenjar pankreas pula merupakan satu kelenjar yang sangat penting. Okey. Ia terletak berhampiran dengan perut dan fungsi dia adalah menghasilkan hormon insulin dan juga glukagon. Okey, insulin biasa dengar, glukagon kita jarang-jarang nak dengar. Okey. Dua hormon ini mengawal aras gula dalam darah. Insulin bila aras gula dalam darah tinggi, insulin akan dihasilkan. Apabila aras gula dalam darah rendah, glukagon akan dihasilkan. Okey, fungsi dia bila gula dalam darah tinggi, insulin fungsi dia turunkan. Kalau gula dalam darah rendah, glukagon fungsi dia untuk tingkatkan gula dalam darah, dia tukarkan simpanan tenaga dalam badan untuk dimasukkan ke dalam aliran darah. Okay. Sedikit menerangkan berkenaan dengan kelenjar pankreas ni. Okay. Dia merupakan organ yang panjang juga sebenarnya, yang terletak di belakang rongga perut, dan fungsi dia adalah menghasilkan jus pankreas yang mengandungi enzim. Okay, selain daripada hormon insulin tu. Okay. Hormon pada pankreas ini sebenarnya penting untuk enzim yang berkaitan untuk penghadaman makanan yang berminyak daripada segi kategori makanan yang berlemak. Okey, itu fungsi daripada enzim daripada pankreas ni. Dan kelenjar pankreas ni juga berfungsi untuk menghasilkan insulin dan glukagon ni. Okey, makanan yang masuk ke dalam badan akan diproses dalam badan kita, okey, dan menjadi gula dalam bentuk yang paling ringkas dalam badan kita dalam bentuk glukosa. Okey, apabila glukosa masuk dalam badan kita, ini yang menyebabkan kadar gula dalam darah kita menjadi tinggi. Bila gula dalam darah tinggi, badan kita akan badan kita akan arahkan pankreas ni untuk hasilkan hormon insulin yang membantu mempercepatkan proses penukaran glukosa ni kepada bentuk yang dapat disimpan oleh badan kita dalam bentuk lemak dan juga otot. Okey, itu kelenjar pankreas. Okey, seterusnya yang keenam, kita nak sentuh berkaitan dengan hormon dalam pada malam ini, juga berkaitan dengan kelenjar ovari. Dia sebenarnya terdapat di dalam sistem pembiakan perempuan. Fungsi utamanya adalah menghasilkan hormon estrogen dan juga progesteron. Di mana ovari ni pada hujung ni, dekat situlah
dia menghasilkan hormon ini. Okey. Kemudian dia memainkan peranan dalam pembentukan ciri-ciri kewanitaan, menyokong kehamilan dan juga mengawal kitaran haid ataupun menstruasi pada wanita. Okey, untuk uh, hormon daripada ovarium, kelenjar ovarium ni, sebenarnya dia memproduksi ataupun menghasilkan hormon estrogen dan juga progesteron ni yang sangat penting jika ketidakseimbangannya terjadi pada golongan ataupun pada wanita. Okey, dia boleh mengakibatkan pelbagai permasalahan berkaitan dengan siklus menstruasi ataupun berkaitan dengan juga dengan ciri-ciri sekunder wanita ataupun juga berkaitan dengan, juga boleh mempengaruhi kehamilan juga. Ini pentingnya keseimbangan hormon pada wanita pada kelenjar ovari ini. Okey, itu pada wanita. Dan seterusnya kelenjar testis pada lelaki, dia merangsang perkembangan organ seks lelaki dengan menghasilkan hormon testosteron. Okey, selain itu dia juga merangsang perkembangan ciri seks sekunder pada lelaki seperti bentuk badan tegap dan juga bulu badan. Okey. Dan untuk hormon testosteron ni yang dihasilkan oleh testis ni merupakan kelenjar kelamin yang menghasilkan sebenarnya berfungsi menghasilkan sperma yang penting juga. Selain daripada penghasilan sperma, fungsi hormon testosteron ini, dia juga penting untuk pertumbuhan bulu di sekitar wajah ataupun kelamin apabila memasuki fasa dewasa. Kemudian jika kelenjar-kelenjar pada bahagian testis ini tidak berfungsi dengan baik, ada kelainan dan ada kerandangan yang boleh terjadi juga, dia boleh mengakibatkan ciri perkembangan organ maupun ciri seks sekunder berkaitan dengan lelaki ini boleh terjejas. Itu 7 organ yang berkaitan dengan hormon, penghasilan hormon dalam badan kita, di mana kita dah lihat daripada awal tadi ada daripada kelenjar pituitari. Kita dah tahu kelenjar pituitari ini merupakan otak sebagai kepada segala jenis sistem hormon dalam badan kita. Kemudian kita tahu pula kelenjar thyroid yang sangat penting untuk metabolisme badan. Kelenjar thymus penting untuk sistem imun badan kita, penghasilan sel darah putih. Kelenjar adrenal penting untuk pertumbuhan. Kemudian kelenjar adrenal juga pada buah pinggang itu penting untuk metabolisme badan dan juga keseimbangan cairan, dan juga penting untuk hormon pada stres ketika mengalami tekanan. Dan kita tahu berkaitan dengan hormon yang dihasilkan oleh pankreas yang sangat penting untuk mengawal kadar gula dalam darah. Dan pada wanita ada kelenjar ovari untuk penghasilan hormon estrogen dan juga progesteron yang penting untuk kitaran haid. Kemudian untuk lelaki ada kelenjar testis yang membantu penghasilan hormon testosteron untuk penghasilan sperma dan juga ciri-ciri lelaki pada seseorang. Okey, baik, itu berkaitan dengan sedikit secara ringkas, tak ringkas juga, 7 kelenjar yang kita dah cover malam ini yang menghasilkan hormon dalam badan kita. Dan seterusnya kita nak tahu apakah gejala ketidakseimbangan hormon dalam badan kita. Dekat sini page yang pertama ni ada 9 gejala ketidakseimbangan hormon yang boleh terjadi. Apabila gejala ini berlaku, dia mungkin menandakan ketidakseimbangan hormon. Yang pertama, boleh terjadinya perubahan
berat yang mendadak sama ada bertambah ataupun berkurang. Dia boleh terjadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia boleh menyebabkan constant fatigue dan juga weakness, sering letih dan juga lemah. Okay? Sering letih dan juga lemah boleh terjadi. Ia merupakan satu gejala yang sebenarnya paling umum dalam ketidakseimbangan hormon. Apabila ketidakseimbangan hormon terjadi, ini gejala yang paling sering orang kata akan kongsikan, iaitu mudah penat. Okey. Salah satu penyebab dia mungkin diakibatkan oleh lebihnya hormon progesteron. Okey. Kemudian ataupun diakibatkan oleh permasalahan pada kelenjar thyroid yang menghasilkan hormon thyroid. Boleh menyebabkan keadaan mudah penat ini. Okey. Kemudian seterusnya yang ketiga, boleh terjadi badan rasa panas dan juga berpeluh pada waktu malam. Yang keempat, susah nak tidur dan juga mengalami masalah susah untuk rehat dengan berkualiti. Itu penting juga, right? Dia juga berkaitan dengan hormon progesteron juga. Jika hormon ni tidak stabil, dia boleh mengakibatkan masalah tidur. Kemudian kadar estrogen yang rendah juga boleh menyebabkan masalah rasa panas dalam dan juga menyebabkan untuk terutama pada wanita sering terbangun pada waktu malam. Kemudian yang kelima, loss of libido, kurang perubahan kehilangan libido. Okay. Biasanya orang fikir pada lelaki saja ni, tapi sebenarnya wanita juga pun mengalaminya juga. Okay. Kemudian yang keenam, mood swings dan juga depression, stress. Okay. Dan ketujuh, apabila hormon dalam badan tak seimbang, dia boleh menyebabkan indigestion, ketidakhadaman dan juga gastrointestinal discomfort, ketidakselesaan pada perut pun boleh terjadi. Kemudian yang ke-8, boleh menyebabkan masalah hair loss. Okay? Boleh menyebabkan rambut gugur dengan dah. Ia disebabkan oleh ketidakseimbangan hormon, lebih-lebih lagi yang berkaitan dengan pada hormon pertumbuhan kita lah, dan juga hormon metabolisme pada kelenjar thyroid terutamanya lah. Okey, so hair loss ni. Dan yang ke-9, dry eyes. Okey, dry eyes, mata kering pun boleh menandakan seseorang itu mengalami ketidakseimbangan hormon. Dan seterusnya, untuk wanita ada beberapa tadi kita dah sebut tadi di awal untuk gejala umum. Kemudian seterusnya boleh terjadi sekitaran head yang tidak teratur. Okay. Semua orang tahu tempoh kitaran head masing-masing. Jadi penting untuk wanita dia tahulah bagaimana dia take note berkaitan dengan kitaran head. Jika ada permasalahan tertentu, dia boleh menyebabkan pelbagai permasalahan seperti PCOS dan lain-lainnya. Okey, kemudian seterusnya boleh juga mengalami masalah jerawat kronik, kemudian masalah pada sakit kepala kalau gangguan hormon ini terjadi. Okey. Kemudian menyebabkan perubahan nafsu makan dan juga berat badan tadi kita dah sentuh. Okay, dia berkaitan dengan kadar estrogen dalam badan kita. Kemudian untuk wanita juga dia boleh mengakibatkan perubahan pada organ wanita seperti payudara, perubahan bentuk, kemudian ataupun pada wanita juga dia boleh mengakibatkan kekeringan pada organ wanita, vagina pun boleh diakibatkan oleh ketidakseimbangan hormon. Okey, untuk lelaki pula, okey, apa pula tanda-tanda
dia hormon dalam badan dia kurang. Yang pertama, dia cepat lupa ataupun daya tumpuan berkurang, boleh berkaitan dengan kadar testosteron rendah, dan lemak badan meningkat, mengalami masalah ereksi. Pada lelaki juga boleh mengalami masalah tulang rapuh dan juga nipis, osteoporosis, diakibatkan oleh hormon testosteron yang rendah. Dan dia boleh mengakibatkan sukar tidur malam untuk lelaki. Untuk masalah testosteron rendah ni pun boleh mengakibatkan timbul payudara seperti wanita, ginekomastia nama dia. Okey, boleh terjadi mood berubah-ubah dan juga nafsu berkurang. Ini tanda-tanda rendah kadar hormon testosteron pada lelaki. Okey, itu berkaitan dengan tanda, ataupun gejala pertama, tanda ketidakseimbangan hormon dalam badan. Di beberapa tanda kita dah sentuh, jadi boleh take note. Kalau kita lihat ada tanda-tanda tu, mungkin dia merupakan ketidakseimbangan hormon. Jadi kita nak lihat masalah utama berkaitan dengan kesihatan sistem hormon ini. Jadi malam ni saya nak sentuh ada 5 yang utama. Yang pertama adalah hyperthyroidisme dan juga hypothyroidisme. Okey. Hyperthyroidisme ni berlaku apabila paras hormon thyroxine. Okey, hormon thyroid tu yang dihasilkan oleh kelenjar thyroid tadi dalam badan kita, dia terdapat pada leher kita, okey, kelenjar thyroid ni. Okey, apabila paras tu paras hormon thyroid tu tinggi, dipanggil hyperthyroidisme. Ia kerap berlaku pada wanita. Hyperthyroidisme dia kerap berlaku pada wanita. Okey. Gangguan hyperthyroidisme ni boleh menyebabkan proses metabolisme badan terganggu seperti cepat penurunan berat badan dan gangguan keresahan, restlessness. Okey, dia tak tidur diam, dan degupan jantung dan juga dada berdebar dengan lebih cepat. Okey, denyut jantung berdebar berdenyut dengan lebih cepat. Okey, itu hyperthyroidisme. Kemudian hypothyroidisme, keadaan apabila kelenjar thyroid terganggu, dia tidak menghasilkan hormon yang mencukupi. Yang hyper tadi dia hasilkan banyak. Yang ini hypo pula dia tak dapat hasilkan. Jadi hormon thyroid tu kurang dalam badan. Dia boleh menyebabkan gejala seperti badan lemah, dan dia boleh mengganggu keseimbangan cairan dalam badan. Okey, boleh mengakibatkan sembelit juga, dan juga dia tak tahan terhadap suhu sejuk. Okey, hypothyroidisme ni. Dan mereka ini juga dia cepat letih dan juga lemah, dan kulit dia kering juga. Dan pada kanak-kanak, hypothyroidisme ni boleh mengganggu pada pertumbuhan dan juga perkembangan. Itu berkaitan dengan hyper dan juga hypothyroidisme. Yang kedua, penting juga masalah utama sistem hormon ni. Semua orang dah tergolong dalam penyakit 3 serangkai, iaitu diabetes ataupun kencing manis ini. Penyakit yang diakibatkan oleh gangguan hormon yang mengakibatkan sel dalam badan kita tak dapat menyerap glukosa daripada darah sepenuhnya. Okey. Ia berlaku apabila hormon insulin tidak cukup dalam badan kita. Dan pentingnya juga dalam berkaitan dengan sistem hormon ini, dia ada 2 jenis diabetes lah. Diabetes type 1 dan juga type 2. Sebenarnya type 1 memang dia dapat daripada lahir lagi, dan type 2 ni pula sebenarnya yang paling kita bimbangkan kerana hormon ataupun organ ni, pankreas itu sendiri dia tidak aktif, sehingga dia tidak dapat menghasilkan hormon insulin yang lebih berkualiti, yang boleh menukarkan gula dalam darah kita
dengan kadar yang sempurna sehingga dia boleh menyebabkan keadaan di mana gula dalam darah kita tinggi dan tidak dikawal. Dia boleh menyebabkan pankreas kita tidak aktif lagi dan boleh menjadi rosak sehingga tidak dapat menghasilkan insulin yang lebih berkualiti untuk badan kita menukar gula untuk diserap oleh badan sehingga kita tahu kencing manis ataupun diabetes ini boleh mengakibatkan pelbagai permasalahan risiko penyakit lainnya lah kerana komplikasi seperti buah pinggang, masalah jantung ataupun masalah saraf. Okey, itu berkaitan dengan penyakit yang kedua yang sering berkaitan dengan sistem hormon ini. Yang ketiga pula adalah gangguan hormon pertumbuhan. Okey. Sebenarnya dia sangat berkaitan dengan kelenjar pituitari, okey. Kerana ia merupakan tempat di mana hormon pertumbuhan ini dihasilkan dan juga dikawal di bahagian otak kita. Dan apabila satu keadaan terganggu pada kelenjar pituitari itu, sama ada itu ada ketumbuhan ataupun tumor, dia boleh menyebabkan pertumbuhan seseorang itu menjadi terbantut. Okay? Dan apabila terdapat gangguan pada organ-organ ataupun sistem-sistem yang berkaitan dengan hormon pertumbuhan ini, yang menghasilkan sistem pertumbuhan ini, pemberian yang paling terbaik adalah sebenarnya adalah dengan pemberian buat perangsang hormon untuk mengatasilah dalam membantu dalam mengatasi gangguan fizikal kelenjar pituitari itu tadi sehingga dia mengganggu kepada hormon pertumbuhan. Okey. Kemudian yang keempat adalah masalah hormon wanita. Okey. Masalah hormon wanita ni paling sering terjadi adalah berkaitan dengan masalah kitaran haid. Okey, kitaran haid. Itu yang pertama. Kemudian boleh terjadi cis ataupun cis pun boleh terjadi apabila gangguan hormon terjadi pada wanita. Dan satu yang paling sering terjadi juga pada wanita adalah PCOS, sindrom ovary polycystic ni. Okey, penyakit ini sebenarnya berlaku apabila fungsi kelenjar ovari itu sendiri terganggu sehingga hormon tu dalam bilangan hormon dalam badan wanita menjadi tidak seimbang. Dan PCOS ni lah merupakan salah satu faktor di mana ketidaksuburan wanita boleh terjadi. Dan punca daripada PCOS ni sebenarnya belum diketahui secara pasti sebenarnya, tapi sebenarnya dia dikaitkan dengan faktor genetik dan juga dikaitkan dengan pengambilan gula yang berlebihan lah, okey, seperti gula tambahan lainnya. Okay. Selain itu, masalah kesihatan yang berkaitan dengan hormon berkaitan dengan wanita, boleh terjadi perkembangan seks sekunder terbantut, okay, boleh menyebabkan masalah sehingga masalah lebih teruk kepada masalah keguguran pada mereka yang hamil. Kemudian seterusnya untuk masalah hormon lelaki pula, okey, paling obvious untuk masalah hormon lelaki adalah perkembangan seks sekunder lelaki kita yang terbantut. Kalau boleh kita lihat penting dalam hormon seks lelaki adalah hormon testosteron, di mana ia sangat mempengaruhi kualiti sperma. Jadi boleh terjadi masalah kesihatan berkaitan dengan sperma. Kemudian selain itu, masalah hormon pada lelaki ini boleh diakibatkan oleh 4 jenis penyakit lainnya yang berkaitan dengan hormon juga. Yang pertama adalah andropause, okey, andropause, tahap testosteron yang rendah, lebih dikenal lagi sebagai menopause lelaki, boleh mengakibatkan masalah hormon lelaki. Kemudian keletihan adrenal, tahap kortisol, okey, yang rendah bergabung bersama
hormon stres boleh menyebabkan keletihan adrenal. Salah satu daripada hormon itu tadi, kelenjar itu tadi, kelenjar adrenal, apabila dia rendah tahap kortisol, dia menghasilkan hormon kortisol yang rendah, dia boleh bergabung dengan hormon stres sehingga menyebabkan keletihan adrenal. Okey, berpunca daripada stres yang lama. Kemudian masalah hormon lelaki boleh disebabkan oleh hypo ataupun hyperthyroidism. Jadi bagaimana enzim dapat membantu proses perubahan ketidakseimbangan hormon ni? Sebenarnya seperti yang kita tahu, enzim sebenarnya molekul protein yang sangat berperanan penting dalam setiap proses dalam badan kita, termasuk dalam pemulihan sistem hormon. Jom kita tengok. Memang kita tahu tugas life enzyme adalah pemangkin tugas organ dalam badan kita, termasuk sistem hormon dan juga makanan kesihatan yang kita ambil. Ada 6 plus 3 daripada tugas life enzyme. Life enzyme ada 6 dan LEF plus 3, 6 plus 3. Dan kita lihat bagaimana sebenarnya enzim dapat membantu. Yang pertama, enzim dalam membantu ketidakseimbangan hormon ini, yang pertama adalah dalam mengawal atur sistem dalaman hormon itu sendiri. Okey, sistem pemulihan setelah gangguan hormonal, okey, setelah penyakit ataupun kondisi keadaan penyakit yang tertentu, enzim dapat membantu dalam pemulihan sistem hormon dengan membantu memecahkan hormon yang tidak seimbang ataupun hormon yang tidak normal. Kemudian dia membantu fungsi organ itu sendiri dalam memulihkan dan juga meningkatkan kadar hormon pada tahap yang normal. Itu yang pertamalah, bagaimana life enzyme LEAF dapat membantu dalam pengawalan sistem dalaman pada hormon. Kemudian yang kedua, dia membantu memelihara sel yang rosak dan regenerasi sel baru yang sihat. Enzim membantu dalam sintesis hormon yang penting untuk reaksi biokimia ini yang dipandu ataupun yang dihasilkan oleh enzim ini untuk menghasilkan sel-sel hormon yang baru. Sebagai contoh, enzim seperti aromatase, okey, membantu ubah hormon seks testosteron, okey, pada lelaki. Dia membantu dalam meningkatkan kualiti daripada hormon seks pada lelaki. Maafkan saya. Okey. Kemudian itu berkaitan dengan fungsi enzim dalam membantu memelihara sel ataupun membentuk sel hormon baru yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, dia meningkatkan kadar metabolisme. Enzim juga membantu dalam mengatur penghasilan ataupun sekresi hormon oleh kelenjar endokrin, kelenjar hormon dalam badan kita. Enzim membantu mengawal kadar hormon ni dengan mengubah hormon yang tidak aktif, okey, kepada aktif apabila keadaan tertentu yang memerlukannya. Dan penting juga enzim juga menghancurkan hormon yang sudah tidak diperlukan untuk dibuang oleh badan kita. Itu fungsi hormon dalam membantu meningkatkan kadar metabolisme, maksudnya meningkatkan kadar penghasilan hormon tu supaya ia dapat pada kadar yang paling optimum dalam badan. Dan fungsi yang terakhir mungkin saya boleh kaitkan dengan enzim dan juga hormon ini adalah penguraian sistem metabolik dan juga detox. Okey. Enzim sebenarnya dapat membantu dalam detoksifikasi ataupun menguraikan sistem metabolik daripada permasalahan ataupun akibat daripada hormon yang berlebihan ataupun tidak seimbang dalam badan kita. Enzim dalam hati kita ni, okey, enzim dalam hati membantu dalam detoksifikasi hormon yang berlebihan
ataupun beracun. Okey, apabila ia berlebihan, dia boleh menjadi beracun seperti kadar estrogen yang tinggi dalam badan yang berlebihan. Enzim mampu untuk menguraikannya sehingga dapat disingkirkannya. Kemudian, enzim juga terlibat dalam pemecahan hormon yang sudah tidak diperlukan oleh badan kita, termasuk hormon yang telah tua dan juga dia dah selesai berfungsi dalam badan kita. Dan enzim ini membantu mengubah hormon-hormon ini menjadi bentuk yang lebih mudah untuk dibuang oleh badan kita. Jadi ini fungsi enzim dalam membantu dalam mengawal atur fungsi dalaman badan kita. Okey, selain daripada enzim, ada beberapa produk sokongan yang boleh membantu dalam masalah hormon ini. Yang pertama adalah Lyophilized Royal Jelly. Okey, cara makannya satu paket 2 kali sehari. Ia merupakan satu produk dengan makanan lengkap, tinggi nutrien, superfood, mengandungi asid amino, multivitamin dan juga mineral. Fungsinya memberi nutrien ataupun zat untuk fungsi sistem hormon kita berfungsi dengan baik, membantu mengawal atur pelbagai hormon. Dalam royal jelly juga terkandung hormon-like substance. Yang ketiga, dia juga membantu merangsang metabolisme dengan membekal tenaga. Kemudian produk sokongan lainnya yang sesuai untuk wanita pemata suri, sesuai untuk fisiologi wanita dengan ekstrak 13 jenis herba semula jadi. Semua orang tahu pemata suri ini mengawal keseimbangan hormon dan juga kitaran haid, membantu melegakan gangguan haid dan juga keputihan. Untuk lelaki pula ada tongkat ali, right? Tongkat ali ini memang membantu meningkatkan tenaga, stamina dan juga kesihatan lelaki, membantu meningkatkan libido dan juga keinginan seksual. Ini 3 produk utama untuk menyokong kesihatan hormon. Dan ada produk sokongan lainnya, ada 2 lagi yang boleh kita sarankan. Yang pertama adalah DMG, dan yang kedua adalah Marine Calcium Plus. Kedua-dua produk ini juga dapat membantu dalam dalam keadaan simptom ataupun mengatasi ataupun membantu dalam proses penyembuhan penyakit yang berkaitan dengan ketidakseimbangan hormon. Jadi itu sedikit perkongsian saya pada malam hari ini berkenaan dengan enzim kunci keseimbangan hormon. Bagaimana enzim ini dapat membantu dalam proses penyembuhan penyakit ataupun dalam membantu dalam mengurangkan simptom ataupun tanda-tanda apabila seseorang itu mengalami masalah keseimbangan hormon. Okey, itu saja daripada saya. Jadi saya serahkan kembali kepada Encik Rizal Rais. Silakan. Alright, terima kasih kepada Dr. Zaidi di atas penerangan yang ringkas tetapi padat berkenaan info berkenaan dengan bagaimana produk enzim di CNI boleh membantu untuk memulihkan kembali masalah ketidakseimbangan hormon. Dan kalau kita tengok sebentar tadi, apa yang saya nampak, kita macam berada di dalam kelas sains juga. Banyak fakta-fakta sains yang telah dikongsikan oleh Dr. Zaidi. Mungkin bagi setengah orang yang mungkin tak biasa, mungkin agak susah untuk dihadamkan, tetapi jangan risau, kita akan kongsikan sesi exam online program pada malam hari ini, pada hari dalam waktu yang terdekat ni lah, pada Dr. Zaidi di dalam grup-grup WhatsApp untuk anda ulang kaji kembalilah apa yang kita pelajari, apa yang dikongsikan oleh Dr. Zaidi sebentar tadi. Actually sungguh sangat menarik, tetapi disebabkan banyak jenis
melibatkan kelenjar-kelenjar yang merembeskan hormon-hormon tertentu, sehingga jika kekurangan hormon boleh menyebabkan gejala-gejala ataupun penyakit-penyakit yang tertentu. Semua telah dikongsikan, dan juga Dr. Zaidi telah kongsikan bagaimana enzim itu sendiri membantu dari segi untuk menambah baik kesihatan secara keseluruhan, dan juga produk-produk sokongan yang terlibat dalam apa cakap dalam untuk memastikan hormon di dalam tubuh badan kita lebih seimbang. Okey, jadi sebelum kita pun dah nak hampir sampai ke penghujung rancangan, tetapi sebelum itu kita ambil sedikit masa untuk go through apa yang berada di dalam ruangan chat box. Dalam ruangan chat box kita boleh tengok dekat situ sisi Q&A. Ada satu dua soalan. Satu soalan daripada tadi saya nampak. Okey. Dr. Zaidi, soalan daripada Haji Yusri. Bagaimana LEF dapat membantu penyakit hypothyroidism seperti saya dalam mengawal selia kadar hormon, terutama sekali untuk metabolisme yang selama ini yang bergantung sepenuhnya pada thyroxine terapi. Okey. Tapi saya rasa ada sedikit sebanyak apa yang Dr. Zaidi kongsi tadi menjawab, tapi mungkin Dr. Zaidi boleh berikan penerangan yang lebih mendalam tentang tu. Baik, terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih. Apabila berkaitan dengan hypothyroidism, sebenarnya dia berkaitan dengan kelainan pada organ thyroid itu sendiri, sehingga menyebabkan produksi ataupun penghasilan hormon thyroid itu rendah. Jadi dia boleh kita katakan irreversible lah, sebab dia memang perlu pengambilan ubat secara berterusan lah. Okay. Bagaimana enzim sebenarnya dapat membantu? Sebenarnya apabila berkaitan dengan hormon thyroid ni, dia sangat berkait rapat dengan metabolisme badan kita, fungsi tubuh badan kita. Jadi dengan kita cukupkan pengambilan enzim dalam badan kita, dapat membantu orang yang mengalami masalah hypothyroidisme ni untuk kadar metabolisme dia setidaknya menghampiri kadar yang optimum lah, kerana kekurangan hormon tu dia mengakibatkan kadar metabolisme jadi rendah. Diharapkan dengan pengambilan enzim ni dia membantu mengaktifkan sistem metabolisme badan sehingga dapat mengatasilah gejala-gejala sampingan yang diakibatkan oleh rendah hormon thyroid. Alright, terima kasih kepada Dr. Zaidi. Semoga jawapan tersebut dapat memberi jawapan yang padat kepada Haji Yusri. Tadi Tuan Fauzi berkata ganas soalan ni, ganas. Lepas tu ni masih berkaitan dengan enzim, tetapi mungkin ada sedikit sebanyak berkaitan dengan hormon insulin. Okey, bagaimana daripada Galaxy A03, bagaimana LEF memulihkan luka kecil manis yang bernanah dan berlubang? Saya lihat di sini ada beberapa faktor lah bagaimana enzim dapat membantu pemulihan luka dengan cepat. Yang pertama, dia membantu dalam melancarkan aliran darah. Itu yang pertama. Kemudian dia membantu dalam penghasilan sel baru. Kemudian yang ketiga, dia membantu dalam mengelakkan terkenanya jangkitan yang barulah, jangkitan yang berulang. Itu tiga yang boleh kita kaitkan bagaimana LEF dapat membantu luka yang berlubang dan bernanah. Dan paling penting sebenarnya, apabila luka kecil manis yang bernanah berlubang ni, kita letak dia, bukan kita letak sajalah. Maksudnya penanganan tu kena betul lah. Satu hari kena cuci 3 kali, kena cuci dengan betul selama berapa minggu, baru kita nampak fungsinya lah. Okey, terima kasih kepada Dr. Zaidi. Right, so kalau kita tengok di dalam ruangan chat box, itu dua soalan yang ditanyakan oleh rakan-rakan CBO kita. Ini Puan Nela cakap ini Puan Fatimah pernah buat ni. Yes, kita ada terlalu banyak testimoni berkenaan dengan bagaimana enzim membantu untuk pesakit kecil manis. Tuan Fatimah tak ada malam ni.
Alright, saya rasa kalau tak ada soalan dah, kita akan teruskan lagi untuk yang sesi yang terakhir. Sekali lagi kita berikan tepukan yang gemuruh kepada Dr. Zaidi di atas perkongsian yang cukup mantap pada malam ini dan semoga ia memberi manfaat kepada semua rakan-rakan CBO yang ada di sini pada malam ini. Okey, so jadinya untuk sesi Q&A kita dah berakhir di situ dan kita tengok seterusnya apa lagi yang ada pada malam ni. So tahniah kepada anda yang terus stay dengan kami sehingga ke hampir hujung rancangan ini. Okey, dan seperti mana dijanjikan melalui grup WhatsApp, kita ada promosi khas untuk Enzyme Online Program untuk para peserta, khas untuk anda semua yang hadir pada malam ini sahaja. Yang mana untuk promosi A, beli 2 kotak IDF 30 dapat percuma 1 kotak Well3 IDF 30 yang bernilai RM235. So harga yang cukup istimewa 3 kotak dengan harga RM376 saja di Semenanjung di Malaysia dan RM398.60 di Brunei. Dan PV-nya maintain 200 PV. Ya, kita tak ada kurangkan PV kat situ. Promosi yang kedua, beli 2 kotak Live Enzyme 30 secet percuma 1 kotak Well3 Live Enzyme 30 secet percuma 1 kotak Well3 Live Enzyme 30 secet bernilai RM191. So 3 kotak ni dengan harga RM318 sahaja di Malaysia dan RM337.20 di Brunei. Dan mungkin ramai yang bertanya bagaimana untuk saya dapatkan promosi ini. Tu Dr. Zaid dah kongsikan dalam ruangan chat box. Sila isi Google Form tersebut dan insyaAllah kita akan hantar akan anda e-voucher itu kepada anda selepas sahaja tarikh tutup iaitu pada esok pukul 6 petang. Sebelum pukul hari Rabu, dia bagi 2 hari kali ni. Serahkan borang sebelum 20/9/2023 jam 6 petang. Okey. So setiap CBO boleh membuat pesanan e-voucher maksimum 2 set untuk setiap kod package. So at least anda boleh beli maksimum 4 set lah untuk kedua-dua produk ini. So tempoh sah voucher adalah bermula daripada 20 hari bulan 9 hingga 30 hari bulan 9. Sorry Dr. Zaidi, 20 hari bulan 9 ke atau 19? Sebab dalam ni 19. Kita ikut dalam borang 20 hari bulan 9 hari Rabu pukul 6 petang. Ya. Alright. So e-voucher dapat tidak semestinya anda guna sendiri, boleh dipindah milik kepada rakan-rakan niaga di bawah rangkaian anda dan pembelian hanya sah dengan menggunakan e-voucher sahaja. Okey, so sebelum tu, alamak saya lupa tadi. Sebelum sikit lagi perkongsian saja, jom kita buka kamera terlebih dulu untuk kita ambil gambar. Dr. Zaidi boleh tolong ambilkan gambar? Okey. Ada 2 page. Ini page yang pertama. Page yang pertama, 1, 2, 3. Kejap. Okey, page yang pertama. Page yang kedua. Bentar. Okey, page yang kedua. 1, 2, 3. Okey dah. Thank you kepada Zaidi dan juga terima kasih kepada anda semua dan juga tahniah kepada anda semua kerana terus bersama kami sehingga kini dan jika belum habis isi borang boleh turunkan isi borang tempahan. Jangan lupa tempahan tamat pada 20 kita ikut daripada yang first hari 20 September iaitu pada hari Rabu 6 petang. Okey, so promo bulanan sedikit lagi perkongsian saya. Bulanan wellness kadar peringatan. Mungkin anda dah dapat CNI Shop, ada tahu apa promo-promo yang ada pada bulan ni. Yang mana masih belum tahu, kita ada special promotion untuk produk Royal Ginkgo, beli 4 percuma 1 ataupun beli 2 percuma 1 Up Collagen Soya. So banyak penjimatan dekat situ dan juga kita ada beli 4 permata suri percuma 1 ataupun beli 2 permata suri PWP purchase beli atas beli dengan harga istimewa 1 tongkat ali kapsul dengan harga RM40 sahaja.
Okey, dan seterusnya apa lagi kita ada untuk bulan September ni. Dari segi produk wellness, beli 2 CP4000 ataupun collagen peptide dapat percuma satu collagen peptide yang bernilai RM258 dan untuk tab zero gila-gila promotion, beli 9 tab zero Well3 tab zero sweetener, iaitu pemanis tanpa kalori, tanpa karbohidrat. Memang sangat bagus untuk kesihatan, terutama untuk mereka yang ingin menjaga daripada masalah gula yang tinggi dalam badan. Beli dengan harga 360 dapat 12. So dapat 3 tadi tu percuma tu bernilai RM285. Tu saya cakap ni promosi gila-gila. Beli 9 percuma 3. Dan promo penghabisan stok bermula daripada 7 September yang lalu sehingga stok habis. Noni Juice, beli 2 Well3 Noni Juice dengan harga RM46. Okey, harga normal kalau itu kan RM98. So kat situ penjimatan hampir 50%, ataupun beli satu Well3 Noni Juice dengan harga RM24 je. So lebih half price pemotongan kat situ sebab harga normal dia RM49. Okey, so apa lagi yang kita ada? Promosi kilat bermula daripada 12 September sehingga 18 September. Sehingga hari ini So maksudnya ini tawaran terhad ini special kalau mana belum dapatkan lagi boleh beli mungkin secara online. Kita ada lebih kurang dalam sejam setengah lagi. So beli satu Sianai Myras Mouse Cleanser percuma satu Iris Wash Away Cleansing Lip Balm bernilai RM54, ataupun beli 2 Sianai Myras Mouse Cleanser dapat satu wash away dan juga satu lipstick sweet ataupun daring bernilai RM112. Okay. So yang mana belum dapatkan cepat-cepat. Pastikan kecantikan anda terus terjaga. Kempen testimoni masih berlangsung sehingga kini, dan jika ada video testimoni dalam 2-3 minit boleh hantar kepada Dr. Zaidi ataupun kepada Mr. John Chu, dapat insentif produk sehingga RM150 RP dan ataupun jika ada testimoni berserta dengan dokumen untuk masalah kesihatan yang dialami itu, dapatkan insentif produk sehingga RM250. Dan yang ketiga, jika ini special untuk produk Myras, jika ada testimoni Myras, jika ada gambar sebelum dan selepas yang ketara perbezaannya, okey, so anda akan dapat percuma insentif produk Myras Essence Toner dan juga Myras Protective Sunscreen. Dan yang terakhir sekali, bukan sahaja untuk memberi testimoni, jika anda adalah pemberi khidmat testimoni, anda yang menyarankan kepada seseorang individu itu untuk hantarkan testimoni mereka dan berikan dan memantau perkembangan mereka untuk kategori kedua dan juga ketiga, anda sendiri akan dapat produk voucher bernilai RM100. Okey, so pastikan jika ada testimoni yang menarik, sila berhubung dengan Dr. Zaidi dan juga Mr. John Chu. Alright, so apa lagi yang ada? Sorry. Okey, last sekali untuk malam ini, sedikit update. Pada malam besok kita akan ada EBLC Starter eksklusif yang mana khas untuk para active referrer yang berjaya mendapat orang yang merujuk paling ramai untuk bulan Ogos, untuk bulan Julai dan juga Ogos, yang mana kami telah hantar jemputan. So harap kita dapat bersama lagi pada malam esok untuk anda ketahui bagaimana untuk orang baru di bawah anda ataupun new CBO di bawah anda tahu apa langkah seterusnya untuk dilakukan di dalam CNI. Dan bagi mereka yang rasa mereka dah layak tapi masih lagi belum mendapat jemputan, boleh hubungi saya. Okey, so lepas tu yang dari segi online lagi, kita bakal ada EBLC CAP Fundamental pada minggu sekali lagi. So kita akan membicarakan iaitu pada hari Selasa, hari Isnin minggu sekali lagi pada 25 hari bulan September, yang mana kita akan membicarakan tentang keunikan, keistimewaan CAP dan juga bagaimana 4 fundamental, 4 asas di dalam bisnes CNI dapat membantu anda mengembangkan bisnes dengan sukses. Okey, so pastikan anda bersama dengan kami semua pada hari Isnin yang akan datang. Okey, jadinya setakat itu dulu perkongsian kami pada malam hari ini. Jika ada sebarang salah dan silap, harap dimaafkan, sehingga kita berjumpa lagi dalam sesi Enzyme Online program yang akan datang. Okey, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Bye-bye.